Yang mak dia masih menyusu lagi. Budak tu baru lahir lagi, masih menyusu lagi. Dah dibawa lari. Ada satu soalan baru ni saya dapat berkaitan dengan satu kes lah. Soalan dia dalam banyak kes di mahkamah syariah, kes-kes yang difailkan di mahkamah syariah. So kes mana yang ada tekanan dekat situ. So kalau ni pendapat saya, pendapat peribadi saya sajalah. So dalam banyak kes di mahkamah syariah, pendapat saya lah, pendapat peguam lain saya tak pastilah. Sebenarnya kes yang agak memberi tekanan kalau tak selesai secara baik, tekanan ni pada semua orang yang terlibat. Yang terbabit dalam kes ni adalah berkaitan dengan kes tuntutan penjagaan anak. Ada sebab kenapa saya cakap macam tu. Dalam kes berdasarkan pengalaman saya lah, berdasarkan kes-kes yang kita dah buat, kaitan kes-kes yang kita lihat, macam mana pengalaman yang dialami oleh klien dan juga orang-orang awam yang biasa datang tak tertanya dengan kita. Saya memilih memang penjagaan anak ni, tuntutan ini sangat memberi, kadang-kadang dia akan memberi tekanan yang agak kuat, serius, kalau benda ni tak selesai secara baik lah. Kalau tak selesai secara baik, sebab apa? Pertama, sebab dia melibatkan emosi anak, emosi ibu, emosi ayah. So benda-benda ni melibatkan emosi. Tahu, you all boleh bayangkan tak, kalau kita tak jumpa anak mungkin sehari dua, kita pun rasa rindu kan. Ada orang tu setahun, 2 tahun, 3 tahun tak jumpa anak. Dan dalam proses yang sama dinafikan pula. Ada yang dinafikan, tak dapat telefon, tak dapat berhubung. Bukan kata tak jumpa, berhubung pun tak dapat. Dan ada juga lagi. Jadi dalam masa yang sama, proses mahkamah tu nak kena lalui. Nak mohon pada mahkamah, nak minta lawatan, nak minta penjagaan, nak minta hak bermalam. Tak kisahlah ibu ke ayah ke. So masing-masing ni ada kadang-kadang emosi dia ni terganggu sebab nak melalui proses ini. Lepas tu dalam masa yang sama ada kerinduan pada anak tu. Tambah pula lagi bila anak tu dah lama-lama tak jumpa, datang jumpa dengan mak ayah, dia tiba-tiba dah berubah dah. Dulu baik dengan mak, tiba-tiba dah lama tak jumpa dengan mak, dah mula benci, dah mula cakap pun dah tak elok, dah sound dia dah berapa lain, dah bunyi pun dah lain dah. Dulu bukan main lagi baik dengan mak. Memang ada benda ni alami. Kita banyak je kes-kes yang mak dia tak dapat jumpa, yang mak dia masih menyusu lagi. Budak tu baru lahir lagi, masih menyusu lagi, dah dibawa lari pun ada. Dan itu memang berlaku, memang berlaku. Tapi alhamdulillah kita dapat balik lah. Kita sempat buat permohonan dan dapat balik anak tu. Itu yang pertama, sebab dia melibatkan emosi. Saya rasa mungkin yang ibu-ibu yang ataupun ayah-ayah yang tonton video ni akan rasa benda ni, sebab benda ni melibatkan emosi. Compare tu kes-kes lain, kes ni emosi dia, cabaran pada emosi tu sangat tinggi. Sebab itu kalau orang yang tak kuat mental dia, fizikal dia, emosi dia melalui kes ni, dia kadang-kadang ada yang give up, kadang-kadang ada jadi macam kerinduan ni sangat ada sampai dia dah melibatkan mental pun ada. Dia rindu dia. Sama lah macam kita kan, ayah kan, kita kadang anak-anak kita pun kita rindu kalau tak jumpa. Ni bayangkan you all, setahun tak jumpa, tak dapat call, tak dapat jumpa. Itu dia emosi. Kedua, sebab apa benda ni jadi intense, jadi dia punya pressure dia tertinggi untuk kes penjagaan anak ni, sebab dia melibatkan, dia membabitkan ramai orang. Bukan mak ayah saja dan anak tu saja. You orang tengok mak ayah confirm lah, mak ayah anak tu ini antara orang yang terlibat dalam kes tu lah. Tapi dalam 3 orang ni yang terlibat dalam kes ni, ada orang-orang lain yang kadang-kadang dia terbabit sama, dilibatkan sama secara langsung, secara tak langsung. Antaranya adalah nenek, opah ke, nenek ke, datuk kan, yang rapat dengan anak-anak tu, bila dah rapat semua, tiba jadi perebutan. Datuk nenek ni kalau tak dapat jumpa cucu pun dia terasa juga, walaupun dia tak melahirkan anak. Tapi datuk cucu ni kadang-kadang ada orang tu, cucu dia tu, anak dia tu, dia letak di bawah jagaan nenek
ataupun datuk. You bayangkan bila berlaku ni, datuk dengan nenek tu suddenly tak dapat jumpa anak tu, tak dapat jumpa cucu dia, tak dapat jumpa cucu dia. Mereka pun akan ada terbabit semua. Emosi mereka juga terganggu. Ni melibatkan orang lain. Datuk baik, nenek baik. Kemudian yang saya perasan kadang-kadang adik-beradik belah lelaki, adik-beradik belah perempuan, belah ibu, kadang-kadang yang rapat, ibu saudara, mak saudara kan, bapa saudara yang rapat dengan anak-anak tu. Dulu balik sama-sama, anak dia main sama-sama sepupu kan. Lepas tu bila berlaku perebutan dia ni, dah tak boleh balik raya, dah tak jumpa. Terasa juga ni. Sepupu sepapat kan, adik-beradik sepupu sepapat ni, saudara mara pun akan terasa juga. Dan antara yang lain ialah pengasuh. Pengasuh ni banyak kadang-kadang terbabit sama. Bukan terbabit tu dalam masa-masa nak berebut anak tu. Kadang-kadang ni pengasuh ni orang yang jaga anak tu. Tapi bila mak ayah berebut, mak datang ni pengasuh, ayah datang bawa polis, kata ni pengasuh tak boleh jaga anak dia, gegar pintu tempat pengasuh tu nak ambil anak. Jadi pengasuh pun kelang kabut telefon. Mana satu ni, mak ke yang dapat jaga, ayah ke yang dapat jaga? Sebab kadang-kadang perintah mahkamah tak keluar lagi. Pengasuh pun kadang-kadang sampai terpaksa telefon polis, ada orang datang rumah dia sebab nak ambil anak. Sebab mak ayah berebut, perebutan tak selesai lagi, pengasuh yang jaga anak tu pun kadang-kadang terbabit sama. Dan ini memang banyak berlaku. Kalau you all biasa jadi pengasuh tu, boleh komen kat situ. Dan ini yang saya ingat lah, yang saya boleh jumlahkan, kirakan sekali lah. Ini yang terakhir ni adalah pihak sekolah ataupun cikgu. Cikgu pun kadang-kadang banyak juga yang terlibat, maksudnya dilibatkan sama, terbabit sama. Sebab apa? Mak ayah ni datang sekolah. Mak ayah ni ada perintah, dia datang sekolah. Dia yalah, sebab sekolah ni dia ikut kepada siapa yang ada perintah. Jadi bila you ada perintah, so dia ada power lah untuk memindahkan sekolah anak. Kadang-kadang dia ada kuasa untuk mendaftarkan sekolah anak. Bila berlaku perceraian, perintah mahkamah tu lah dipegang, baik dipegang oleh PPD ataupun dipegang oleh pihak sekolah. So dekat situlah. Jadi kadang-kadang cikgu ni dah lama ajar budak tu. Jadi bila dah kena bawa lari pun semua, itu jadi isu lah. Bukan kadang-kadang ni bukannya dia orang ni, tapi dia antara orang-orang yang terbabit, maksudnya dilibat sama-sama. Sebab tu kadang-kadang dalam kes penjagaan anak ni, kadang-kadang kita bukan saja berhadapan dengan ibu dengan ayah ni, kadang-kadang orang lain pun kadang-kadang dia minta juga maklumat daripada kata, macam mana tuan cucu saya ni, macam mana tuan, cucu saya ni opah ni, kata cucu saya ni dah lama dah, saya ni rindu daripada kecil saya jaga, mak ayah dia orang pergi kerja, saya lah jaga, tapi bila dia orang bergaduh ni, saya pula tak dapat jumpa, saya rindu dengan cucu saya, itulah satu-satunya cucu saya. So ada keadaan macam tu. That's why kalau bila cakap tentang penjagaan anak, kalau you boleh selesai cara baik, tapi bila tak boleh selesai cara baik, kena kuat lah dari segi emosi, mental, fizikal untuk berhadapan dengan kes ni. Sebab dia ambil masa satu, lepas tu dia melibatkan ramai orang dan melibatkan emosi. Kena tahan sikit dan banyak-banyak berdoa, insya-Allah Allah memudahkan urusan kita semua. Moga ada manfaat. Wallahualam. Assalamualaikum.